Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran semula bersama kami IIC dalam program My Islam Series. Ruksah solat adalah kemudahan ataupun keringanan yang diberikan kepada orang Islam yang bermusafir untuk melaksanakan solat sama ada dengan cara jamak dan juga qasar. Seseorang individu yang bermusafir dalam perjalanan yang sangat jauh diharuskan untuk menunaikan solat sama ada dengan menggunakan cara jamak ataupun qasar ataupun kedua-duanya sekali. Islam adalah agama yang sangat mudah dan tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat sekalipun ketika dalam perjalanan yang jauh, yakni ketika bermusafir. Susah untuk berhenti setiap kali masuk waktu solat, itu adalah alasan semata-mata. Bukankah Allah telah memberikan kelonggaran kepada umat Islam di dalam keadaannya tertentu, khususnya ketika bermusafir? Dan kelonggaran ini dinamakan sebagai ruksah solat. Dengarkan ulasan daripada panel jemputan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas bin Muhammad Saleh dari UiTM Sarawak. Kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyatan mubarakatan min 'indillahi 'azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah au kama qala alaihi salatu wassalam. Terima kasih kepada pihak Islamic Information Center, Puan Hajah Zabariah Haji Mentali, CEO IIC, staf-staf IIC, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Pada masa yang begitu barakah ini, kita sama-sama akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting. Mungkin kita dah tahu tajuk tu tapi kita nak review balik, nak nambah ilmu kita dan melihat kita pun setakat ni yang mana yang kita asyik tahu berkenaan dengan rukhsah solat, iaitu berkenaan dengan solat musafir. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah SWT yang maha pengasih, yang maha penyayang. Solat tu adalah satu anugerah sebenarnya. Kita asyik boleh menganggap solat tu satu benda yang membebankan, satu benda yang burden for me. Sebenarnya solat tu adalah satu kurniaan Allah, sebab yang kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi SAW telah dimi'rajkan oleh Allah untuk menerima hadiah solat juga. Satu perkara yang besar dalam peristiwa Mi'raj adalah menerima hadiah solat. Jadi sebabnya Nabi memberitahu bahawa apa? As-salatu khairu mawdu'. Solat is the best commandment of Allah. Solat tu adalah perintah Allah yang terbaik. Jadi sebabnya kita disuruh untuk memperbaiki solat, mencantikkan solat kita. Malah kita kena yakin juga, solat tu bukannya untuk pahala aja. Solat tu bukan menunjukkan kita pun ketaatan kepada Allah sahaja, tapi solat juga mengandungi macam-macam rahsia. Solat mendatangkan rezeki, solat memberikan kepada kita kekuatan iman. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah SWT menjanjikan, verily, indeed, sesungguhnya solat boleh mencegah daripada perbuatan-perbuatan fahsyat dan munkar, dosa besar, dosa kecil, dan memberikan kepada kita apa? Al-itmi'nan, ketenangan. Jadi, tuan-tuan muliakan oleh Allah. Sebab ya, dalam urusan agama tu, nyasi ada nak menyusahkan kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah
diciptakan, dijadikan urusan agama kepada kita orang, kepada kamu tu untuk mendatangkan al-haraj, kesulitan, burden, kesusahan. Tapi sebenarnya adalah macam-macam rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu ingat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Baginda Nabi SAW memberi tahu kepada kita apa? The first thing, perkara yang pertama yang Allah akan tanya di akhirat adalah solat. Bukan sedekah, bukan wakaf, bukan puasa, tapi solat. Jadi sebabnya kita kena memperbaiki solat kita. Mau belajar tuan-tuan, jangan kita diam diri, kita ajak simuk belajar. Jadi sebabnya ilmu kita asyik berkembang. Sebab ya, ilmu untuk solat yang khusyuk, solat yang khudu, solat dengan penuh concentration perlu ada dalam diri kita. Apabila kita bermusafir, apabila kita travelling, itu adalah satu rukhsah yang Allah berikan kepada kita untuk kita solat musafir. Sebelum kita cerita solat musafir, bila kita berjalan, bila kita nak keluar daripada rumah, kita nak pergi ke satu tempat, Nabi ada mengajar kita macam-macam tertib tuan-tuan, supaya kita selamat, perjalanan kita berkat, dijauhi daripada malapetaka dan sebagainya. Sebab apa kita perlu ingat, ad-du'a silahul mu'min. Doa tu adalah senjata bagi orang beriman. Jadi sebabnya kita mau weapon kita tu sharp, kita pun senjata kita tepat. Malah tuan-tuan, Allahu Akbar, pagi tadi kita sembang subuh nak, dalam solat subuh kita nangga, Nabi ngajar kita doa apa? Kunut. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan hindarilah, peliharalah kami daripada keburukan yang telah ditentukan kepada kami. Masya Allah. Coba kita lihat. Sekiranya Allah SWT dah tentukan Sianu bin Sianu tak nak, nauzubillah, aksiden kah, kena penyakit kah, tapi berkat doa kunutnya bersungguh-sungguh tadi, penyakitnya disembuhkan oleh Allah SWT. Okey, jadi sebabnya kita mau tahu juga apa tertib bila kita nak bermusafir. Jangan terus berjalan rindu hati dah ajak atau orang nak. Jadi kita mesti tahu apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Keluar rumah kaki apa tuan-tuan? Kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Jadi Nabi mengajar bila terkeluar rumah, bukan travelling aja tu, asal keluar rumah bacalah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Insya-Allah saya yakin semua tuan-tuan di rumah, semua kita tu hafal doa tu. Hafal dan amal insya-Allah. Nabi SAW memberitahu dalam kitab Riyadhus Shalihin, yuqalu lahu hudita wa kufita wa uqita wa tanaha anhu syaitan. Masya-Allah. Apabila kita selesai macam doa tadi nak, maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat yang ada apa? Engkau telah mendapat hidayah, engkau telah mendapat kecukupan, banyak pahala, engkau akan dipelihara dan engkau akan diselamatkan daripada gangguan syaitan. Boleh insya-Allah tuan-tuan, amalkan bila keluar daripada rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita nak travelling, kita nak bermusafir, mesti ada kenderaan. Jadi kita pakai kenderaan yang umum. Doa Nabi SAW mengajar kepada kita, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada anjuran tambahan, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dalam riwayat Saidina Ali nya bermusafir dengan seorang, maka lepasnya pun menoleh kepada orangnya dan senyum. Jadi nya pun memberitahu macam itulah yang ditunjukkan oleh Nabi. Apabila kita bermusafir, baca doa ya tadi, kita doa naik kenderaan, kita senyum. Sebab apa? Senyum gembira. Bila baca doa ya, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mun saya ada orang macam ni, kita travelling seorang, kita berjalan seorang, nangga langit senyum. Lain macamnya tu. Tapi ialah yang diajar. InsyaAllah tuan-tuan. Seterusnya ada anjuran juga. Ada yang mengatakan doa tu, ayat tu adalah ayat insurans. Tuan-tuan boleh nangga surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengajar kepada kita bacaannya mudah-mudahan insya-Allah selamat daripada kemalangan. Okey, tuan-tuan, doa umum untuk musafir panjang juga lah doa tu, tapi mun kita selalu maca ataupun tampal nak dekat kenderaan kita kah, mudah-mudahan perjalanan kita Allah Subhanahu Wa Taala make it easy. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal barri wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, lebih kurang maksudnya kami mohon perjalanan ini mendatangkan birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, dan juga mendatangkan amalan-amalan yang diredai oleh Allah dan bukan amal perbuatan yang tidak Engkau redha. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan dekatkanlah jarak. Minta supaya Allah SWT boleh lipatkan bumi. Allah SWT boleh mudahkan perjalanan, jadi rasa nyaman aja sampai nak. Kemudian Engkaulah yang menemani kami sewaktu di musafir dan pemelihara bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, sama bagus doa tu tuan-tuan, sangat bagus. Kemudian ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada kesukaran ketika bermusafir, dan juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada pemandangan-pemandangan yang si bagus ketika musafir, dan minta dipelihara harta dan juga ahli keluarga. Jadi tuan-tuan, untuk doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW apabila kita nak memulakan safar. Kita dianjurkan juga untuk solat sunat musafir. Kena kita solat sunat musafir, doa. Solat tu bukan aja solat fardu, solat sunat ditekankan kepada kita untuk melakukannya dengan baik. Kita minta kepada Allah SWT tadi supaya safar kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran. Doa yang dibacakan oleh siapa tuan-tuan? Oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika mana kapalnya untuk berlayar waktu banjir besar ya, maka Allah SWT telah beritahu kepada, ilhamkan kepada baginda Nuh alaihissalam untuk membaca ayat 41 surah Hud. Dan ayat tu mun kita belajar Quran, kita mesti mengetahui bacaan-bacaan yang gharib lah, bacaan-bacaan yang asing. Iaitu dalam ayat 41 surah Hud tu kita perlu membacanya dengan bacaan imalah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bagi yang menaiki kenderaan laut dan juga kenderaan udara, kita naik sawak madah belon. Kita naik belon, maka bacalah Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala kita minta supaya majriha, supaya perjalanan belon kita tu, kapal kita tu dengan lancar, dengan mudah, tenang, memberikan kepada kita comfortable, kebahagiaan insya-Allah. Minta jauh daripada perkara-perkara yang si diingini kepada kenderaan udara dan kenderaan laut kita. Sesungguhnya Allah SWT, inna rabbi laghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita terus kepada bawa nak masuk kita pun topik kita berkenaan dengan solat musafir, iaitu orang-orang yang bermusafir kurniaan daripada Allah. Kita boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir di muka bumi itu, Allah SWT memberitahu, maka tidak ada satu kelepasan, tidak ada perkara yang menyusahkan bagi kamu. Boleh, maksudnya Allah SWT suruh antaqsuru minas solah, untuk kita ringkaskan solat, iaitu qasar. Itu adalah dalil berkenaan dengan
kemudahan yang Allah beri kepada orang yang bermusafir untuk mereka berqasar, untuk mengqasarkan solat. Okey. Qasar solat tu hanya untuk solat yang 4 rakaat. Zuhur, Asar dan Isyak. Maghrib jangan dikasar tuan-tuan. Saya dah di polah 2 saya ada. Subuh patah lagi lah. Ni nak kasarnya 2 rakaat saja ya. Jadi Zuhur, Asar dan juga solat Isyak. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu berkenaan dengan solat qasar itu adalah hadiah daripada Allah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ianya adalah sedekah, a charity from Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah kepada kamu. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah untuk kita mengqasarkannya. Ibu heran menangga kawan kena kita semayang zuhur 2 rakaat saja. Ya anugerah Allah. Nya mau kasar, terpulang. Mun ada tuan-tuan, si mau kami nak semayang tamam, semayang sempurna 4 rakaat. Saya lah. Tapi mun kita nak ada rugilah. Nabi pun mula kasar. Nabi pun ada menjamakkan solatnya. Tapi ingat sebab kita pernah dengar ada orang ada si boleh nak pandai kurang-kurang indah. Yalah si belajar jadi orang yang betul pun dipadahnya si betul. Masya-Allah. Okey tuan-tuan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mesti lepas pagar ataupun balat ataupun melepasi bangunan balat jika tidak ada sempadan. Hanya mesti ada bordernya. Okey. Tuan-tuan yang tinggal di Kuching contohnya, sini bordernya. Jadi Kuching tu besar. Okey, contohnya saya tinggal di Putrajaya, bukan Putrajaya. Putrajaya, sini bordernya. Bordernya keluar daripada kawasan Putrajaya ialah ada nyempun bordernya. Bila dah masuk kawasan Satok dah bukan Putrajaya lagi, bolehlah kita mula solat jamak dan qasar dikeluar daripada bordernya. Di airport pun boleh juga kita dah start solat jamak dan qasar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, seterusnya syarat sah untuk orang yang solat qasar tu, dan nya juga termasuk dalam syarat sah bagi orang yang solat jamak lah, iaitu nyempun distance. Pertama sekali, distance-nya mestilah yang disepakati oleh para alim ulama adalah 89 km ke atas. Jangan mula kerja, mula semayang qasar kurang daripada daripada 89 km. Adapun jamak tadi memang adalah qaul daripada para alim ulama untuk memudahkan. Contohnya doktor yang melakukan operation, kemudian polis trafik. Jadinya sampai satu ketika nya siapat lari daripada kerjanya. Ni nak tinggal orang Datuk dioperate. Kami mungkin berlaku macam ya, maka boleh dilakukan jamak bagi mereka. Qasar saya ada. Okey. Jadi qasar tu tadi dan jamaknya boleh dipolah 3 hari termasuk pergi dan balik. Maksudnya 5 hari tuan-tuan. Tapi mun kita dah tahu kita disia 5 hari, boleh. Kita dah tahu, okey, kita dah tahu 4 hari kita diam. Contoh Ahmad pergi ke KL daripada Kuching. Jadi nya dah tahu tiket baliknya selepas 4 hari. Ya boleh. Jangan sampai ke KL mula jamak. Hari kedua mula jamak qasar. Ketiga pun kita mesti tahu tempoh ya tadi tuan-tuan. 3 hari termasuk hari pergi dan balik. Tapi hari tu tuan-tuannya dikira 24 hours. Mun dah pergi malam contohnya pergi malam, maka hari dikira. Contohnya pergi malam Selasa. Jadi kira nyempun musafir tu Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi nyempun datuk cara perkiraannya tuan-tuan. Kemudian dalam hadis, sekiranya kita tu bermusafir, kita tahu bila kita balik. Maka jangan dah beli tiket tu tahu, ataupun orang kerja offshore kah tahu bila balik. Berdasarkan hadis daripada sahabat bernama Imran bin Husain yang memberitahunya berjihad bersama Nabi SAW sampai 18 hari. Maknanya Nabi tahu bila ending battle maka selama daknya berjihad sampai 18 hari boleh bersolat qasar dan jamak. Faham tuan-tuan? Jadi yang diterangkan. Tidak boleh menjadi makmum orang yang bersolat mukim yang solatnya tamam, solat sempurna. Kita tadi qasar, pasal kita ngikut imam semayang 4 rakaat.
kita semayang 2 rakaat, si sah semayang. Melainkan mun jadi imam boleh. Kita imam, orang tu, tu bagus bacaannya tu. Jadi imam tempatan madah sela aja. Kami tu musafir tu, kami semayang 2 rakaat aja. Announce juga lah, janganlah kelak terkejut orang. Pahalnya tu 2 rakaat aja isyak. Jadi kena diberitahu lah. Tapi sebagus-bagusnya seperti mana yang diberitahu oleh Nabi SAW ketika bermusafir, tuan-tuan, yang beritahu kepada penduduk tempatan, ya, orang-orang yang bermukim, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Wahai orang-orang penduduk tempatan, solatlah kita orang sempurna 4 rakaat. Contoh zuhur kah, asar kah, isyak kah, nak. Kami orang yang bermusafir, maka Nabi tidak solat bersama dengan sidak orang tempatan. Faham, tuan-tuan? Okey. Seterusnya kita berkenaan dengan solat jamak. Apa dalil jamak tu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri id kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermusafir, baginda telah menjamakkan, iaitu antara maghrib dan isyak, dan juga zuhur dengan asar. Dan kita mesti tahu solat jamak tu ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Takdim tu maksudnya kita mengerjakan kedua-dua solat, ya, contohnya zuhur dan asar pada waktu zuhur, dan juga maghrib dan isyak, ya, dibuat pada waktu maghrib. Syarat-syaratnya adalah yang pertama sekali mengikut turutan, wajib. Boleh kita madah kita jamak takdim tadi di awal waktu, ya, tapi kita mengerjakan isyak dulu, kita mengerjakan asar dulu, kita mesti mengerjakan solat pada waktu tersebut, iaitu solat maghrib dan solat zuhur. Seterusnya niat sebelum selesai solat pertama. Ada juga saya dengar lah, ada orangnya berani solat jamak dan kasar sebabnya daripada rumahnya dah niat. Tuan-tuan, yang menentukan kita bermusafir, kita solat musafir adalah yang pun distance, tuan-tuan, jaraknya. Bukan kerana di rumah kita mesti dah pasang niat untuk solat jamak dan kasar. Bukan, tuan-tuan. Okey. Jadi apabila kita nak solat tadi, contohnya usolli fardaz zuhri rak'ataini jam'at taqdim qasran lillahi ta'ala. Itu adalah niat yang disepakati oleh para ulama, sempurnalah saja aku solat zuhur 2 rakaat. Sebab kita nak mula jamak dan kasar tu, jamak takdim iaitu pada waktu solat zuhur qasran lillahi ta'ala. Ataupun kita nak ringkas usolli fardaz zuhri rak'ataini jamak takdim lillahi ta'ala pun boleh juga. Ada fleksibel lah yang diberi oleh ulama. Jangan kita kotan panjang gila lalu Allah si habis takbir kita. Jadi ya kita nak tu. Okey, solat ya jangan dipisah-pisah. Lepas kita solat zuhur 2 rakaat nak, maka lepas ya yang memisahkan antaranya adalah iqamat aja. Ibu nak berloya indah, ibu kita nak natuk indah dalam tempoh yang lama, nya boleh membatalkan. Maka nya perlu solat sempurna lagi ataupun ulangkan semula, ya. Kemudian nya masih dalam tempoh musafir, tuan-tuan. Jangan contoh kita tahu kita diam di KL tadi lebih daripada 3 hari. Maksudnya 4 hari kita diam KL. Jangan kita mula solat jamak dan kasar lagi. Boleh. Tapi dalam tempoh perjalanannya boleh. Contoh, tuan-tuan, saya madah. Tuan-tuan daripada Kuching nak pergi ke KL, sebenarnya KL kita destinasi contohnya Bangsa contohnya. Jadi di airport Kuching kita boleh solat jamak dan kasar. Once kita dah sampai ke Bangsa tadi dan kita tahu kita diam lebih daripada 3 hari, maka boleh lagi. Faham, tuan-tuan? Jamak takhir kita mengerjakannya pada waktu terkemudian. Zuhur dan asar dipolah pada waktu asar. Maghrib dan isyak dipolah pada waktu isyak. Nya fleksibel. Boleh mulakan dengan isyak dulu kah, ataupun maghrib dulu kah, ataupun kita mula asar dulu kah, ataupun kita mula zuhur dulu. Nya macam jamak takdim tadi. Mun jamak takdim wajib solat zuhur dulu dan solat maghrib dulu. Jadi okey ya, tuan-tuan, yang perlu kita terangkan berkenaan dengan solat jamak dan qasar tu.
Jadi kita secara ringkasnya bagi orang yang bermusafir nya boleh sama ada nak solat tamam, solat sempurna dengan rakaat yang ditentukan oleh Allah SWT sebelum, seperti orang semayang yang bermukim, ataupun nya boleh qasar saja, qasar untuk solat yang 4 rakaat, sorry 4 rakaat zuhur, asar dan isyak diringkas jadi 2 rakaat. Usalli fardhu zuhri, contoh usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala, jadi 2 rakaat, arba'a raka'atin lillahi ta'ala, ya antara itulah. Kemudian kita boleh, orang-orang yang bermusafirnya boleh menjamakkan solatnya, dan bila dijamak nya berniat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin jamak takdim lillahi ta'ala, contohnya. Habis selesai, terusnya bangun solat asar lagi. Dan bagi orang bermusafir, boleh mula jamak dan qasar. Solat yang 2, yang 4 jadi 2, kemudian digabungkan dengan solat yang natuk seterusnya, maka nya boleh jamak dan qasar. Jadi ialah antara penerangan yang boleh saya sampaikanlah berkenaan dengan solat jamak dan qasar tu. Dan kita perlu ambil berat. Jangan kita rasa benda tu susah nak faham, malas semayang. Ya jangan tanggung berat dosa gelak. Mun kita solat tu adalah hadiah daripada Allah, sedekah daripada Allah, maka kita kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Okey tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri, ada soalan-soalan semasa ataupun yang kita nak lihat. Okey, penting bagi orang yang bermusafir, hari Jumaat. Hari Jumaat bagi lelaki itu adalah wajib, lelaki yang baligh, kita mesti solat Jumaat. Jadi sebabnya jangan pilih travelling pada hari Jumaat. Mun nak travelling juga terpaksa, maka mesti keluar daripada rumah sebelum azan subuh. Mun dah masuk azan subuh, maka kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yahrumu ala man talzamahul jum'ah as-safar walau li ta'ah. Jadi haram bagi orang yang mana diwajibkan solat Jumaat untuk bermusafir pada hari Jumaat. Melainkan nya dah natuk tadi perkara yang berlaku, maka keluar awal daripada rumah lah. Keluar awal subuh, diam di airport sekejap. Lepas ya, maka Jumaat ya jatuh hukum untuknya si mengerjakannya. Tapi munnya keluar lepas Jumaat, maka lepas ya nya perlu menjaga solat Jumaat, munsiknya dikira berdosa. Jadi sebab ya untuk perkara yang perlu kita jaga, tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi berkenaan dengan solat jamak dan qasar tu, seperti mana yang saya beritahu sebelum tu tadilah, kita mesti tahu nyempun jaraknya. Jangan kita bermusafir solat solat fardu, kita dah start qasar jamak di rumah, ya sih boleh tuan-tuan, yang mesti keluar daripada sepadan. Satu lagi, maafkan saya. Satu situasi di mana seorang nya bekerja di satu tempat yang lain. Contohnya Abu, ambil nama Abu. Abu tu orang Kuching, nya kerja di KL. Jadi apabila ada satu perkara yang urgent, nya perlu balik ke Kuching. Nya tadi di KL dikira orang yang bermusafir lah. Tapi tuan-tuan, solat jamak dan qasar tidak boleh bagi orang yang pergi ke tempatnya sendiri. Contohnya pun kampung halamannya, boleh tuan-tuan. Walaupun nyatik dah bermusafir, kemudiannya balik ke Kuching tadi, si Abu tadi, ada contohlah ada kematian kena, makanya balik 3 hari aja ya. Di kampung yang pun boleh. Jadi sebab apa? Tidak dibenarkan solat musafir bagi orang yang kembali ke kampungnya. Termasuk juga kampung tu tempat lain, contohnya nyam pun declare, ya pun kampung saya. Contohnya berkahwin dengan orang Semerahan contohnya. Jadi Semerahan pun nya boleh juga mula solat jamak dan qasar. Jadi ialah antara penerangan yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman agama dan diberi kemudahan untuk mempraktikkan amal agama tu. Dan saya mengalu-alukan tuan-tuan muliakan oleh Allah, sekiranya ada persoalan, bolehkah dalam
Facebook Islam Information Center kita, ataupun tuan-tuan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mahir, kepada orang yang faham agama, para alimul ulama kita, ustaz kita ada jabatan agama, kita ada majlis Islam, kita ada ustaz-ustaz yang mengajar, maka tuan-tuan rujuklah supaya kita hidup kita terarah, hidup kita tu sentiasa berada pada jalan yang benar. Sebabnya Nabi mengajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar, hak itu benar dan kami ikuti, dan yang batil itu benar-benar batil dan kami minta supaya dijauhi daripada perkara tersebut. Jadi ialah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa apa yang boleh saya sampaikan berkenaan dengan rukhsah solat kepada orang-orang yang bermusafir. Maka kita diberikan hadiah oleh Allah, iaitu melalui solat jamak dan solat qasar. Jadi saya minta maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan. Jadi yang baik datang daripada Allah. Lemah, hakikatnya lemah ini datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya pun datang daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelonggaran hukum Islam dalam rukhsah bertujuan untuk membolehkan mereka meneruskan kehidupan dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah kesukaran yang dihadapi. Sabda Nabi Muhammad SAW riwayat daripada Ibnu Abbas yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai ketika rukhsah diambil darinya sebagaimana Dia mencintai ketika perintah-perintahnya dilaksanakan. Semoga apa yang disampaikan oleh ahli panel jemputan berkenaan dengan rukhsah solat kita jadikan sebagai satu panduan, satu pengajaran dan satu iktibar untuk kita, terutamanya khusus kepada umat Islam, dan dalam apa jua keadaan sekalipun janganlah solat itu ditinggalkan kerana solat itu adalah tiang agama. Sekian sahaja untuk siri kali ini dan insya-Allah kita akan bertemu kembali di siri yang akan datang, dan teruskan bersama kami dan jadikan IIC saluran info anda. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.